Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, apa khabar semua pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz doakan semoga semua dalam keadaan yang sihat. Semua dalam keadaan yang sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat daripada virus COVID dan seterusnya insya-Allah. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita iaitu pelajaran seni khot tahun 2 ya, pelajaran seni khot tahun 2 di mana hari itu Ustaz dah buat satu video sebelum ini. Pelajaran seni khot tahun 2 huruf alif yang bersambung, dan pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita masih lagi di dalam tajuk yang pertama ya, iaitu pelajaran yang pertama. Okey, bersama dengan Ustaz Muhammad Syahir bin Muhammad Amin yang akan menerangkan berkaitan dengan tajuk pelajaran 1 ya, tajuk pelajaran 1 iaitu menulis perkataan bersambung ya, di awal insya-Allah. Okey, untuk huruf menegak. Okey, siapa yang belum berselawat lagi pada hari ini, jom kita sama-sama kita selawat dulu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu petang, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat ya. Okey, pelajar-pelajar semua, jangan lupa untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari insya-Allah. Ya, kita doa semoga Allah Subhanahu taala mudahkan untuk kita sentiasa berselawat dan kita ingat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya macam biasa, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Kita membaca surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita yang sama ada masih lagi hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita doakan juga, kita hadiahkan juga surah Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita ya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk pelajar-pelajar yang mungkin menonton video ini yang bukan daripada sekolah integrasi rendah agama Jawi Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud Putrajaya Presiden 11, yang mungkin ada menonton daripada sekolah lain, Ustaz ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, terima kasih kerana menonton, dan juga terima kasih kepada semua guru-guru khot
yang sudi berkongsi video ini dan Ustaz harapkan video ini sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru yang mengajar khot dan seterusnya kepada semua murid-murid lah ya, insya-Allah. Baik. Untuk murid-murid yang bukan daripada sekolah integrasi, yang mungkin daripada sekolah rendah agama ataupun ada sekolah kafah yang menonton video Ustaz ini, okey, kamu boleh menonton, tak ada masalah. Cuma nanti semakkan tulisan tu, kamu kena rujuk kepada guru masing-masing ya. Kamu kena rujuk kepada guru masing-masing dan kamu kena tanyalah ya, tanya dengan guru masing-masing macam mana nak buat latihan dia. Dan mungkin ada penerangan yang mungkin berbeza dengan guru masing-masing, tapi ustaz yakin hurufnya tetap sama, cuma mungkin ada sedikit perbezaan daripada segi penerangan, mungkin gaya bahasa dan sebagainya lah ya. Tapi insya-Allah ustaz rasa mana-mana pun kita belajar khot, huruf yang sama, tetap bentuk yang sama ya, insya-Allah. Okey, baik. Okey, dalam video ini adalah mata pelajaran khot tahun 2 dan kita masih lagi di dalam pelajaran 1. Bagi mereka yang belum lagi menonton pelajaran 1 di mana sebelum ni Ustaz dah buatkan satu video ya, video huruf alif yang bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Dia dalam kategori huruf yang menegak. Ya, huruf menegak ni dia ada huruf alif, huruf kaf, huruf ga dan huruf lam ya. Jadi boleh tengok yang Ustaz dah baru buat huruf alif. Jadi yang pada video kali ini Ustaz akan masuk kepada huruf kaf. Ya, huruf kaf yang kita akan tumpukan kepada penulisan yang berada di awal sahaja ya. Okey, tajuk pelajaran seperti mana yang ada di dalam buku teks kamu tu, menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah gaya khot nasab pada huruf menegak. Okey, mari kita tengok huruf menegak tu apa. Okey, ini dia huruf menegak. Okey, kita ada huruf alif, huruf kaf, huruf ga dan huruf lam. Ini adalah kategori huruf-huruf yang menegak. Okey, jadi huruf alif ni Ustaz dah terangkan pada video yang pertama. Jadi pada video kali ini Ustaz akan beri tumpuan kepada huruf kaf dan huruf ga. Ya, huruf kaf dan huruf ga kerana bentuk sambungannya sama, huruf kaf dan huruf ga, tetapi dia ada beberapa bahagian di awal, di tengah dan di akhir, tapi di sini Ustaz akan fokuskan yang berada di awal ya. Sebab dia punya teknik penyambungannya ni sebenarnya dia banyak ya. Jadi Ustaz akan buat video satu-satulah ya, Ustaz akan tunjukkan satu-satu. Dan video pada kali ini huruf kaf dan huruf ga yang berada di awal perkataan, insya-Allah. Okey, ini dia hurufnya. Dan huruf ga itu dia ada huruf ga jawi. Ya, tak apa, nanti Ustaz akan tunjukkan. Jangan risau. Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah bentuk huruf kaf. Okey, ini adalah bentuk huruf kaf. Dia ada 3 bentuk. Dia ada 3 bentuk. Kamu boleh tengok di situ nombor 1. Itu huruf kaf yang biasa kita tengok kalau kamu baca Iqra, kamu baca Quran, dia biasa ada huruf kaf itu. Ya, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia kaf dia panjang. Nampak tak? Kaf dia panjang. Dan yang ketiga, itu adalah huruf kaf jawi. Ya, huruf kaf jawi. Okey. Perbahasan ataupun perbincangan berkenaan dengan huruf kaf ini Ustaz dah terangkan pada video pelajaran seni khot tahun 1 di mana kita membincangkan berkenaan dengan huruf tunggal, huruf kaf, perbezaan huruf Arab dan huruf Jawi. Kita ada bincangkan huruf kaf dan huruf ga ya. Boleh tengok semula di dalam video yang Ustaz dah buat dan boleh tengok dalam YouTube ya. Dalam YouTube type saja Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud dan kemudian kamu type khot huruf kaf. Ya, dekat situ dia akan keluar nanti dan kamu boleh tengok semula video itu. Kat situ kita dah tunjukkan perbahasan dia, kita dah tunjukkan perbezaan dan kita dah tunjukkan juga penulisan-penulisan
huruf kaf dan huruf ga. Jadi di sini pada video kali ini Ustaz akan tumpukan kepada penyambungan huruf sahaja, ya, penyambungan huruf. Okey, baik. Jadi huruf kaf ni dia ada 3. Okey, dia ada 3 bentuk. Okey, kita tengok seterusnya huruf kaf Arab. Okey, daripada 3 bentuk tadi, nampak tak? 3 bentuk tadi dia jadi 2. Bentuk 1 dan bentuk 2 ini adalah huruf kaf. Huruf kaf Arab, ya, huruf kaf Arab. Okey, seterusnya kita tengok. Ini dia bentuk huruf kaf Jawi. Huruf kaf Jawi ni dia ada 1 dan beza. Bentuk dia memang berbeza lah. Kalau kamu tengok kat sini, ini huruf kaf Arab bentuk 1 dan 2. Dan ini adalah bentuk huruf kaf Jawi, ya, bentuk huruf kaf Jawi. Jadi bila kita nak menulis Jawi ni, kita menggunakan huruf kaf inilah, ya, huruf kaf yang telah dibuat ni. Ini adalah huruf tambahan. Ya, kalau ini huruf Arab, ini huruf ini kaf Arab, ada 2 bentuk dia, dan ini adalah huruf kaf Jawi. Ya, Ustaz Arab kamu tak terkeliru. Okey, baik. Seterusnya kita tengok huruf ga. Huruf ga ni dia sama je macam huruf kaf. Cuma beza dia ada titik. Nampak tak? Dia ada titik. Dia letak titik 1 titik tu kan. Nampak? Jadi itulah dia huruf ga. Huruf ga. Okey. Okey, seterusnya apakah perbezaan huruf ka dan huruf ga? Okey, Ustaz bagi masa kat kamu. Cuba kamu fikirkan. Kamu dah tengok huruf kaf dan huruf ga. Apakah perbezaan huruf kaf dan huruf ga? Boleh jawab? Okey, Ustaz dah tahu jawapan dia. Ustaz dengar ada yang dah jawab. 1 je jawapan dia. Dia tak ada banyak. Jawapan dia 1 je. Apakah perbezaan huruf kaf dan huruf ga? Perbezaan huruf kaf dan huruf ga ialah pada titik. Kan? Pada titik. Di mana kalau huruf ga dia ada titik. Nampak? Kalau huruf kaf dia tidak ada titik. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Nampak jawapan. Bentuknya sama. Yang membezakan hanya titik huruf saja. Okey. Okey, adakah bentuk penyambungan huruf kaf dan ga berbeza? Kita ada banyak ni kan. Huruf kaf, kita nak belajar huruf kaf, kita nak belajar huruf ga ni ada banyak ni. Jadi adakah penyambungan huruf kaf dan huruf ga itu berbeza? Okey, kita tengok jawapannya tidak, ya. Bentuk penyambungan huruf kaf dan huruf ga adalah sama. Jadi Ustaz akan tunjukkan 1 huruf je. Faham? Ustaz akan tunjukkan 1 huruf. Contoh Ustaz tunjukkan huruf kaf. Huruf ga Ustaz tak tunjuk. Sebab bila Ustaz tunjukkan huruf kaf, dia automatik penyambungan untuk huruf ga juga adalah sama. Yang bezanya apa? Cuma kalau kamu letak titik, maka dia ada beza kat situ. Bezanya cuma titik, tapi penyambungan hurufnya adalah sama. Okey, tak apa, nanti kamu tengok Ustaz tulis dan kamu akan nampak perbezaan dia. Okey. Okey, ini tadi kita dah tengok bentuk huruf dan kita tengok penyambungan. Kamu kena faham ya, huruf kaf dan huruf ga ni dia sama. Dia tidak ada beza penyambungannya, sama. Cuma yang membezakan adalah titik huruf sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kaedah penyambungan huruf kaf ni ada 3. Dalam pelajaran kamu lah ya, dalam tajuk pelajaran kamu ni dia ada 3 ya. Huruf kaf berada di awal perkataan, huruf kaf berada di tengah perkataan, huruf kaf berada di akhir perkataan. Okey, dekat situ Ustaz silap, Ustaz tak betulkan, minta maaf banyak-banyak. Okey, kat situ huruf kaf yang berada di akhir ya, di akhir bukan di tengah. Huruf kaf yang berada di awal, kemudian huruf kaf yang berada di tengah, dan satu lagi huruf kaf yang berada di akhir perkataan ya. Itu Ustaz silap tukar tu. Ustaz tak tukar, minta maaf banyak. Okey, ini yang kita akan belajar pada tajuk penyambungan huruf kaf. Jadi tajuk ni dia banyak. Dia ada di awal, di tengah dan di akhir. Ya, jadi Ustaz akan tunjukkan satu-satu. Ustaz tak boleh nak tunjuk semua. Kalau Ustaz tunjuk semua nanti kamu susah kamu nak buat. Jadi Ustaz tunjukkan satu-satu. Jadi kita akan belajar dulu. Kita akan belajar huruf kaf yang berada di awal perkataan sahaja dulu ya.
Huruf kaf yang berada di tengah, huruf kaf yang berada di akhir, kita akan belajar pada video yang akan datang nanti. Ya, tapi video yang Ustaz buat ni hanya huruf kaf yang berada di awal sahaja. Okey, jelas ya? Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah bentuk huruf kaf yang berada di awal perkataan. Okey, bagi murid-murid yang belajar di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, ya, dia dalam buku teks dia bentuk dia macam ni. Ini yang ditunjuk. Jadi Ustaz copy dan paste kat sinilah, ya. Ustaz edit sikit dan Ustaz masuk dalam sini. Ini bentuk-bentuk dia supaya kamu nampak. Tapi kalau pelajar-pelajar yang di luar daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun di negeri-negeri lain, mungkin kaedah penerangannya berbeza tapi tetap sama, ya. Dia berbeza tapi tetap sama. Cuma bentuk buku, bentuk desain dia lain, tapi penerangan apa yang kamu perlu tulis tetap sama, ya. Sama je, tak ada masalah. Okey, huruf kaf yang berada di awal perkataan ada 3 bentuk pula. Ada 3 bentuk yang kita akan belajar. Okey, bentuk yang pertama tengok bentuk 1. Okey, kita tengok tu bentuk dia. Kalau Ustaz nak kat sini kamu perhatikan dulu. Ustaz nak kamu nampak perbezaan. Nampak perbezaan. Di sini kita gunakan kemahiran visual. Kita gunakan kemahiran melihat. Kita nak tengok. Kamu tengok betul-betul. Ustaz nak kamu perhati. Kamu tak perlu menulis dan tidak perlu membaca. Kerja kamu sekarang ni cuma melihat sahaja. Cuba kamu tengok bentuk 1. Tengok betul-betul. Hafal. Tengok, ingat dalam kepala. Bentuk dia macam itu. Okey. Cara menulis kemudian. Okey, tengok bentuk yang kedua. Apa beza bentuk pertama dan bentuk yang kedua? Macam sama tapi tak sama. Macam sama tapi tak sama. Okey, nampak sama tapi tak serupa. Macam itulah. Okey, kamu tengok bentuk 1 dan bentuk 2. Okey, Ustaz akan jelaskan lebih lanjut lagi nanti, tak apa. Bentuk yang ketiga, ni Ustaz nak kamu tengok je, nampak. Bentuk yang ketiga dia nampak ada beza lah pasal dia panjang. Kan? Dia bentuk dia panjang. Tapi bentuk 1 dan bentuk 2 tu seakan-akan sama. Tapi ingat, dia tidak serupa. Okey. Macam mana kita nak faham tu? Dia nak faham dia nanti waktu menulis. Okey. Okey, kita tengok di sini kita terangkan. Okey, Ustaz terangkan sikit. Okey, huruf kaf yang berada di awal perkataan. Penggunaan bentuk 1. Okey, macam mana kita nak gunakan bentuk 1 ni? Apa syarat-syarat dia? Dia bukan semua huruf yang boleh kita gunakan untuk kita sambung guna bentuk yang pertama ni, ya. Bertemu dengan huruf yang menegak sahaja. Apa dia huruf yang menegak? Huruf alif. Okey, bagus. Lagi kaf, bagus. Huruf ga, huruf lam. Itu bentuk-bentuk yang menegak. Maknanya bentuk-bentuk yang menegak, huruf-huruf yang Ustaz sebutkan tadi, huruf alif, huruf kaf, huruf ga dan huruf lam, kita boleh gunakan bentuk 1 ini. Faham? Ya? Huruf dal kita tak boleh guna. Kita tak boleh guna bentuk ini. Huruf apa lagi? Huruf ta, kita nak sambung kaf dengan ta, tak boleh guna bentuk ini. Kita nak buat lagi apa? Huruf kaf campur dengan huruf mim. Tak boleh guna bentuk ini. Kerana ini bentuk ini digunakan untuk bersambung dengan huruf yang menegak sahaja. Ini nama dia kaedah penulisan hot. Jadi jangan jangan salah tulis. Kalau salah tulis, salahlah makna dia nanti. Dan salah dia punya kaedah. Okey, kita tengok. Ini bentuk yang pertama. Apakah huruf-huruf yang boleh disambung dengan bentuk 1? Okey, Ustaz dah terangkan tadi. Cuba jawab. Apakah huruf-huruf yang boleh disambung dengan bentuk 1 ni? Okey, bagus. Yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama, alif. Okey, bagus. Yang kedua, huruf kaf. Yang ketiga, huruf ga. Yang keempat, huruf lam. Huruf lam ataupun ada satu lagi lam alif. Boleh.
Ini adalah huruf yang boleh disambung dengan bentuk yang pertama. Kalau kamu nak sambung kaf campurkan dengan ha, kamu tak boleh guna macam ni. Kamu tak boleh naikkan dia, salah. Ya, tak boleh. Ini bentuk yang pertama. Okey, baik. Kita tengok. Apakah huruf-huruf yang boleh disambung dengan bentuk satu? Ini dia hurufnya yang kita bincangkan tadi. Okey, huruf alif, huruf kaf, huruf lam. Ini bentuk-bentuk dia ya. Baik. Seterusnya. Okey, di sini Ustaz akan tunjukkan cara penulisan penyambungan huruf kaf ya. Jadi kamu perhatikan. Ustaz harap kamu perhatikan betul-betul cara penulisan penyambungan yang Ustaz akan tunjukkan nanti. Okey, insya-Allah. Okey, murid-murid, insya-Allah kita tengok penulisan untuk huruf kaf yang berada di awal. Okey, permulaan yang pertama pastikan kita buat garisan dulu tengok kat sini macam biasa. Kamu tahun 1 pun dulu kamu dah biasa kan gunakan buku latihan ni. Okey, jadi kat sini ada 1 sampai 6. Jadi kat sini Ustaz garis nombor 8. Okey, Ustaz buat garisan nombor 8. Okey, nampak kat situ? Okey. Jadi kita akan mula dengan membuat garisan pada nombor 8 ya. Okey, pastikan pensil kamu dalam keadaan yang baik. Pastikan dia dah serong. Okey. Okey, kita nak buat huruf kaf yang berada di awal. Okey, ini seperti dalam buku teks kamu ni. Kamu tengok. Kamu nampak kan? Ini buku teks kamu tu. Kamu boleh nampak huruf kaf. Jadi ini adalah bentuk yang Ustaz nak tunjukkan. Okey. Baik, kita mula. Okey. Okey, nampak nombor 4 sini. 4, 5, 6, 7. Okey, Ustaz ambil daripada nombor 4. Okey. Okey, Ustaz ambil daripada nombor 4. Kemudian kita akan buat lengkungan. Macam tu. Okey, kita buat lengkungan. Yang ini dia tak boleh kita buat straight, lurus. Yang ni dia tak jadi, dia salah. Dia kena buat lengkung sikit. Ya. Kalau Ustaz buat satu garisan kat sini, kamu nampak kat sini ya. Nampak? Dia lengkung. Ya. Dia lengkung. Okey, kemudian tolakkan pensil kamu ke bawah. Dan naik. Ni naik. Ni kita nak sambung huruf yang menegak ni. Naik. Terus. Nampak? Nampak kat situ? Lengkung. Berhenti. Berhenti di yang nombor 6 ni. Nampak? Berhenti kat nombor 6 ni. Turunkan ke bawah. Dan naikkan. Lurus. Okey. Kemudian. Dia ada kepala. Nama dia Tarwish. Tarikkan sikit bagi dia tebal. Macam tu. Okey. Kemudian. Daripada sini kita akan tolak ke sini. Dia ada beberapa cara. Ya, dia ada beberapa cara. Satu, kamu boleh tarik daripada sini, kamu tarik daripada atas ke bawah pun boleh, ataupun kamu nak ambil daripada sini ke atas pun boleh. Ya. Okey, kalau cara Ustaz ambil daripada sini. Ustaz ambil daripada ujung sini, Ustaz tolak. Tu. Okey, kaf alif, ya. Kaf alif. Itu cara menulis huruf kaf alif. Okey, kita tengok balik penyambungan huruf alif yang berada di akhir ataupun yang berada di tengah. Ini cara yang pertama kan. Okey. Jadi Ustaz nak cuba buat huruf kaf yang bersambung. Naikkan atas. Tolakkan sikit. Ini bentuk yang kedua. Penyambungan alif bentuk yang kedua. Okey, nampak? Kat situ. Okey. Jadi dekat sini 1, 2, 3, 4. Dalam ni dia boleh letak 2 titik.
dalam dia. Okey. Ini penyambungan huruf kaf yang berada di awal ya. Contoh kita nak sambung huruf kaf dengan lam. Sama juga kan huruf menegak kan, ni alif. Okey, start buat. Kemudian naikkan. Kemudian tolak. Okey, kepala huruf kaf. Okey, ini kepala huruf kaf yang berada di awal. Jangan lupa dia punya kepala dia. Okey. Contoh kita nak buat sambung huruf apa? Kita nak sambung huruf kaf kan? Okey. Sambung huruf kaf. Buat. Okey, buat tiang dia dulu. Kemudian dia punya kaf. Ini huruf kaf yang berada di akhir lah. Tapi Ustaz nak tunjuk huruf sambungan huruf yang menegak ya. Kaf campur dengan kaf. Contoh kalau huruf kaf dia campur dengan lam. Okey, kita tengok. Lam pun huruf menegak kan? Okey. Kita tolak kepala dia. Okey, kalau huruf lam dia turun sikit. Macam tu. Okey. Nampak? Kaf dengan lam ya. Kaf dengan lam. Okey, kalau huruf ga tak susah. Ga dia cuma tambah titik. Jadilah dia huruf ga. Kan? Jadi huruf ga. Cuma kalau dia sambung huruf lam ni dia kena ada longkang dia sikit sebenarnya. Ni dia kena ada longkang. Kita panggil dia longkang dia. Nampak? Yang ni. Dia kalau dia terlalu rapat dia tak cantik. Dia kena ada longkang sikit kat sini. So kita pusingkan dia. Macam tu. Okey. Jadi dalam dia pastikan boleh buat 2 titik. Kalau dia terlalu kecil pun dia tak cantik. Dia dalam dia 2 titik ya. Boleh tengok dalam muka surat 3 tu. Dia tulis kat dalam tu boleh muat 2 titik. Okey, jadi ini penyambungan huruf kaf ya. Jadi kalau kamu buat huruf kaf yang bersambung dengan huruf yang menegak, bentuknya kena macam ni. Tolakkan ke kanan. Kemudian turun. Naik. Okey. Ni bentuk dia. Kemudian buat dia punya apa kepala dia tu. Dia panggil apa tu tiang. Okey, topi. Dia panggil kat situ dalam buku teks kamu dia panggil topi huruf kaf. Ditulis menyerong dari atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Tapi kalau kamu nak daripada sini ke atas pun tak ada masalah. Ya, yang penting dia jadilah. Jadi dia mesti sambung daripada sini. Ya, kita tak boleh buat dia contoh kamu nak ambil daripada sini pun boleh. Contoh daripada sini ujung, pastikan dia sambung lah. Sambung ke sini, ya. Jangan kamu tarik tu dia tak kena dekat sini. Dia kena kat sini ke? Ni salah. Ataupun dia kena kat sini. Tu salah. Dia mesti kena dekat dia punya topi dia kat sini. Ni ada nama dia tarwish dalam bahasa Arab. Kalau kita panggil dia topi, penyambung. Sini dengan sini. Mesti kena dekat dia punya sendi dia kat situ. Okey, bukan dia sambung kat tempat yang lain. Okey, kemudian kemudian tengok yang ini tolak ke bawah, naik. Okey. Perhatikan kat sini. Nampak? Ni. Jangan kita tulis tu kita buat mendata macam ni. Ni dia salah. Nampak kalau kamu buat macam ni dia tak cantik. Ni, nampak? Dia mesti serong sikit ke bawah. Okey? Mesti serong sikit ke bawah macam kita buat huruf ba. Kalau kamu ingat lagi buat huruf ba tu. Tolak. Okey, daripada nombor 4 turun ke nombor 6.
Okey, kemudian turun. Nampak? Start buat turun. Turun, kemudian baru naik. Ini naik sambung dengan huruf alif. Okey, yang ni kita buat dia punya tarwish ataupun topi dia. Dia kena gelap sikit kat sini, kemudian boleh ambil daripada sini pun boleh, sini pun boleh, ya. Tapi sebab kalau kamu ambil daripada sini, takut bila kamu sambung kena kat sini. Ataupun bila kamu sambung kena kat sini. Kalau kamu ambil daripada sini, pastikan kamu sambung betul-betul dia kena dekat sini. Kalau kamu rasa susah, kamu ambil daripada hujung sini. Okey, ambil daripada hujung sini, tolak ke atas, sebelah kanan dan ke atas. Macam tu. Okey. Kalau huruf ga, titik dia letak kat sini. Huruf ga. Okey, boleh. Okey, kita tengok kita tulis perkataan kalbun. Okey, Ustaz tuliskan perkataan kalbun yang dalam buku teks kamu tu ya, perkataan yang nombor 2 tu. Naik. Okey, buat tarwish dia. Tolak. Okey, sekarang kita nak buat lam. Ambil daripada atas sini. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Ikut. Dan berhenti. Okey, bila berhenti. Ini sambung huruf lam. Ini lam. Lam, kemudian kita buat huruf ba. Okey. Okey, itu contoh untuk huruf kaf yang berada di awal. Ya, jadi bentuk dia, Ustaz ulang lagi sekali. Mesti buat belati yang ini. Ni. Dia lengkung, ya, dia lengkung. Dia bukan kita tarik macam ni. Jangan tarik. Ni dia tak jadi. Macam ni dia salah. Ni banyak yang buat macam ni. Dia kena lengkung. Garisan tu kena lengkung. Jadi kamu kena buat dengan berhati-hati dan buat pelan-pelan, ya. Buat pelan-pelan, lengkungkan dia pelan-pelan. Kalau dalam buku kamu tu dia kata 4 titik. Ni 4 titik panjang dia. 1, 2, 3, 4. 4 turun sini. Naik. Faham? Ya. Okay, berhenti. Turun, naik. Atas. Okey, kemudian buat tarwish dia. Ambil daripada sini dan tolak. Okey. Kalau dia huruf ga, kamu letak titik kat sini. Kalau dia huruf kaf, tak perlu letak titik. Okey, itu untuk penyambungan huruf kaf bersambung dengan huruf yang menegak. Okey, seterusnya Ustaz akan tunjukkan huruf kaf yang bersambung dengan huruf selain daripada huruf menegak, insya-Allah. Okey, kita masuk kepada bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua. Okey. Bentuk yang kedua. Ini dia bentuk yang kedua. Penggunaan bentuk yang kedua. Bertemu dengan huruf yang mendata. Bertemu dengan huruf yang bergigi. Bertemu dengan huruf yang separuh bulat. Bertemu dengan huruf yang bersegi. Bertemu dengan huruf yang berekor dan melengkung. Ini kita nak gunakan dalam bentuk yang kedua. Dia tak sama macam bentuk yang pertama tadi. Bentuk yang pertama tadi tu dia naik ke atas kan. Tadi kamu pun dah tengok macam mana cara penulisannya. Dia dinaikkan ke atas. Jadi itu adalah bentuk yang pertama. Manakala bentuk yang kedua ini, selain daripada huruf menegak, kita boleh gunakan. Okey, Ustaz akan tunjukkan penulisan dia nanti. Okey, kita tengok. Selain huruf di bawah, boleh disambung dengan bentuk yang kedua. Kamu tak boleh guna bentuk yang ini untuk sambung huruf kaf. Kamu tak boleh guna bentuk yang ini untuk sambung huruf lam. Kamu tak boleh guna bentuk ini untuk sambung dengan huruf alif kerana dia tak sesuai. Dia salah daripada segi kaedahnya.
Okey, jadi kalau kamu nak sambung huruf-huruf yang menegak ini, kena guna bentuk yang pertama. Okey, baik. Okey, Ustaz akan tunjukkan cara penulisan penyambungan huruf kaf bentuk yang kedua. Okey, pelajar-pelajar semua, insyaAllah kita masuk kepada penulisan bentuk yang kedua, muka surat 4. Ya, boleh tengok di muka surat 4 insyaAllah. Okey. Muka surat 4, kamu boleh tengok dekat situ dia ada tulis huruf kaf yang bersambung untuk bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua. So kat situ dia ada beza sikit tu, ya. Boleh tengok. Okey, baik. Yang pertama Ustaz buat garisan. Ustaz buat garisan dekat nombor 7 lah. Nombor 8 ni atas. Okey. Okey, nampak. Okey, dia sama juga macam tadi. Dia bermula daripada, kita ambil daripada nombor 4 Kita ambil daripada nombor 4. Okey, tengok. Start mula dengan dia punya kepala dia. Dan turun. Okey, berhenti kat sini. Okey, berhenti kat sini. Cuma beza dia, kalau yang tadi tu, yang huruf nak sambung dengan huruf yang menegak, dia akan naik kat sini kan. Okey. Tapi kalau yang ini dia tak, dia berhenti di sini dan kita akan tolak sikit ke atas. Sini, dia akan jadi satu titik kat sini. Kita akan dapat satu titik sahaja di situ. Okey, kemudian baru kita sambung. Contohnya kita nak sambung dengan huruf ba. Baru kita sambung dapat huruf ba. Okey, kemudian sambungkan kat sini. Kaf, ba. Alright. Okey. Jadi dia tak boleh kamu buat kat sini contoh. Ini ikut dalam buku kamu ya. Dia tak boleh buat panjang macam ni. Lepas tu kamu ini tak boleh. Okey. Kalau yang ini dia tak boleh. Okey, dia kabur pula ni. Sekejap. Okey. Okay, jadi dia kena kamu ambil daripada atas. Okey, ambil daripada atas, buat lengkungan. Okey, turun. Kemudian ni daripada sini tolak ke atas. Nampak? Okey, tolak ke atas. Kemudian sambung huruf ba. Contohnya Ustaz buat kabira. Kabira naik. Okey, ini tengok dia punya ni dia mesti dapat satu titik sahaja di sini. Okey, kemudian buat dia punya kepala dia dan buat topi. Topi huruf kaf. Nampak kat situ? Ni huruf ba, ya dengan roh. Okey, apa beza dengan yang pertama tadi? Okey, Ustaz buat yang pertama tadi ya, bentuk yang pertama. Kalau kamu tengok bentuk yang pertama, dia turun kat sini dan dia naik. Nampak? Tu, dia naik. Kemudian sama juga, ini ada, yang ini pun ada. Nampak? Ni sama. Okey, sama. Ini ada, yang ini pun ada. Apa yang beza dia? Yang bawah dia ni. Ni kalau tadi kita turun dia macam ni. Nampak? Ustaz turunkan dia, tolak daripada atas ke bawah. Lepas tu bawa naik semula. Tapi yang ini, okey, Ustaz buat kat sini ya. Kalau yang ini dia lain. Nak sambung dengan huruf mendatar ni ataupun huruf-huruf lain selain daripada huruf menegak. Daripada sini kamu berhenti. Ni, kamu letak pensel kamu kat sini. Tolak ke atas sikit. Tolak ke arah sana. Nampak Ustaz buat besar-besar tu. Okey. Tolak naikkan ke atas. Dia jangan kita buat macam ni. Lepas tu kita tolak macam ni. Yang ni dia salah. Dia tak cantik. Okey, dia mesti tolak ke atas sikit.
Tolak, turun. Kemudian ni, nak sambung ni, tolak. Sikit je. Mesti dapat satu titik kat sini. Ruang dia. Okey. Kemudian baru kita sambung huruf lain. Contohnya kita sambung huruf ba. Sambung huruf ba. Naik. Ba. Ya. Contoh roh. Okey. Nampak? Jadi yang penting dia di sini kamu kena faham dia punya penulisan tu. Ya. Bila kamu tolak turun ke bawah, ni naik atas. Sikit je. Jangan tolak sampai sini. Lepas tu baru kamu sambung. Ini dia tak cantik. Salah. Okey. Turun. Lengkung. Ya. Turun dengan keadaan melengkung. Ni kalau ustaz buat satu garisan. Cuba kamu tengok. Nampak? Garisan tu kan. Kalau ustaz buat lurus. Contoh kalau ustaz buat lurus. Nampak kan beza. Nampak tak beza dia? Kan? Jadi kamu kena buat melengkung sikit. Okay, sebab huruf kaf yang berada di awal bersambung dengan huruf selain daripada menegak. Kita buat melengkung sikit. Kemudian naikkan. Naikkan. Ini baru kamu sambung. Okey, contoh kita sambung huruf fa. Ya, kita nak buat kaf, fa, ra. Contoh yang dalam buku teks kamu muka surat 4. Ya, muka surat 4. Kamu boleh tengok muka surat 4. Okey. Okay, kita buat melengkung. Buat lengkungan dia. Kemudian buat kepala. Okey. Yang ini kita naikkan. Ni naikkan. Macam ni. Nampak? Okey, kemudian dalam ni kita buat kepala huruf fa. Okey. Okey, kemudian tolak. Okey, saya buat sekali lagi. Saya buat lebih kemas sikit. Naikkan. Kaf. Kaf campur dengan fa. Tengok tu, kaf. Huruf fa ni dia punya kubah dia tu. Dia mengalir ke sana, ke kanan. Ya. Naik. Turun. Kemudian buat huruf ra. Okey. Buat dia punya kepala dia. Topi. Titik dia. Buat kat sini tepi dia. Okey. Nampak? Okey. Jadi Ustaz nak kamu faham. Penyambungan bentuk 1 dan bentuk 2 dia ada beza. Ya, itu yang pertama dululah tahap kamu ni. Untuk tahun 2, ya. Ustaz tak minta kamu boleh tulis dengan perfect ataupun dengan sempurna. Sebab Ustaz faham benda ni dia ambil masa untuk latihan menulis. Tapi yang penting kamu faham dulu. Kamu tahu dan kamu faham. Kalau bentuk yang macam ini bentuk yang disambung dengan huruf yang menegak. Kalau bentuk yang macam ini, yang kecil ni, dia turun naik sikit kat sini. Ini bersambung dengan huruf selain daripada huruf menegak. Macam tu. Ya. Contoh kita tulis lagi satu perkataan kebun. Okey. Kaf. Okey. Ba. Naikkan sikit. Nampak? Kemudian, Ustaz buat ba. Wow. Okey. Ustaz sambung. Wow. Nampak? Okey. Kemudian, tarik dan ada ekor dia. Ekor dia lukis. Ingat tak tulis huruf wow macam mana? Okey, kemudian buat dia punya kepala dan topi. Macam tu. Kepala dan topi. Kemudian letak kat sini titik kebun. Satu lagi huruf nun.
Macam tu. Okey, nampak? Okey, yang ini kalau kita letak satu titik, dia boleh dapat satu titik. Yang penting, bila kamu tolakkan dia ke atas, dia tak lebih daripada yang ini. Nampak? Ni garisan dia ni, sikit. Dia tak lebih daripada yang ini, kepala dia yang ni. Nampak? Kamu tolak sikit. Sebab itu dia tulis dalam buku teks kamu, dia ada letak satu titik. Inilah guna dia. Dia kata kat situ ukuran dia, kecil dia ni, ukuran kecil dia ni, boleh muat satu titik sahaja. Jangan sampai kamu buat dia panjang. Kalau dia buat panjang, jadi dia lebih titik. Jadi dia tak cantik lah. Ya? Nanti dia jadi salah. Salah kaedah dia. Okey, yang ni boleh tinggi dia 2 titik. 2 titik. Okey, baik. Ini contoh Ustaz tuliskan bagi kamu nampak di sini bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua. Okey, insya-Allah lepas ni Ustaz akan tunjukkan bentuk yang ketiga, ya. Bentuk yang ketiga, dan sedikit kesimpulan, Ustaz nak bagi kamu faham lagi sekali, Ustaz tunjukkan, tengok ya. Bentuk yang pertama, lengkung, turun, naik. Nampak? Ni naik atas. Macam tu. Kemudian ada kepala dia. Kepala dia hitamkan sikit kat sini. Okey, kemudian topi. Tolak. Okey, bentuk yang kedua bersambung dengan huruf selain daripada alif. Lengkung. Kemudian naik sikit. Ni naik sikit, kemudian baru kita sambung dengan huruf lain. Okey, kemudian kepala dan topi dia. Okey, so ini beza dia. Bentuk 1, bentuk 2. Okey, tak apa. Nanti sambungan kepada huruf-huruf lain, Ustaz akan tunjukkan dan Ustaz akan bagi kamu latihan. Cuba kamu sambungkan. Ustaz akan bagi contoh lah nanti dalam latihan yang berikutnya, ya. Tapi untuk kelas yang pertama ni, objektif kita, Ustaz nak kamu faham dulu, kamu nampak beza dia. Ini bentuk 1, ini bentuk 2. Tak jadi tulis tak apa. Tak jadi tulis tu tak apa. Ustaz tahu ini dia makan masa ni. Kamu nak buat bentuk lengkung dia ni pun, dia ada yang nanti tengoklah, cuba kamu buat. Nanti ada yang buat macam ini. Ada yang buat macam ini. Macam-macam bentuk ada. Ustaz tahu nanti. Tak apa. Yang penting untuk kelas pertama ni, kamu buat yang ni. Nanti latihan-latihan susulan, latih to be, untuk memperkemaskan lagi tulisan tu Ustaz akan bagi kemudian lah, ya. Tapi ini Ustaz nak tunjuk supaya semua pelajar-pelajar yang menonton video Ustaz, kamu dapat bezakan kalau dia huruf kaf yang dia bersambung dengan huruf menegak, bentuknya begini. Kalau dia bersambung dengan huruf selain daripada huruf menegak, bentuknya macam ni. Itu dia. Okey, baik. Seterusnya Ustaz akan sambung untuk bentuk yang ketiga, insya-Allah. Okey, huruf kaf yang berada di awal perkataan. Okey, huruf kaf yang berada di awal perkataan. Kita tengok penggunaan yang ketiga. Yang ini dia macam lain daripada yang tadi kan. Pasal bentuk yang ketiga ni, dia ditulis dengan huruf kaf yang panjang. Macam mana kita nak sambungkan dengan huruf-huruf menegak? Macam mana pula kita nak sambungkan dengan huruf-huruf yang mendatar? Kita nak sambungkan dengan huruf-huruf yang bergigi. Macam mana caranya? Okey, Ustaz akan tunjukkan dalam penulisan. Okey, dalam pelajaran tahun 2 ini, kamu kena faham, kamu belajar teknik penyambungan, ya, penyambungan huruf antara huruf, ya. Contoh huruf kaf nak sambung dengan huruf lain macam mana. Okey, ini sekarang ni kita dah belajar 3 bentuk, ya. Ini adalah bentuk yang ketiga dan seterusnya kita tengok
Macam mana dia punya peraturan. Okey, semua huruf boleh disambung di awal dengan menggunakan bentuk yang ketiga. Nampak? Nampak tak beza dia tadi dengan bentuk yang pertama? Kalau kita tengok bentuk pertama, dia cuma boleh disambung dengan huruf yang menegak sahaja. Manakala bentuk yang kedua, kamu nak sambung dengan huruf yang mendatar boleh. Kamu nak sambung dengan huruf yang bergigi boleh. Senang ceritanya, selain daripada huruf yang menegak, kamu kena guna bentuk yang kedua. Tetapi bentuk yang ketiga ini, dia special. Huruf menegak pun boleh guna. Huruf yang selain daripada huruf menegak pun kita boleh guna penyambungan dia. Tapi dia punya kepala penyambungan huruf kaf itu kita kena guna yang panjang. Kalau kamu nak guna yang pendek, bermaksud kamu kena faham kamu ada dua peraturan. Sama ada kamu nak guna bentuk satu atau bentuk dua. Tapi kalau kamu nak guna bentuk tiga, tidak ada masalah. Nanti Ustaz akan tunjukkan dia punya cara penulisan penyambungan huruf. Okey, Ustaz akan tunjukkan penyambungan huruf kaf bentuk yang ketiga. Okey, itu silap Ustaz tulis bentuk yang kedua. Okey, cara penulisan penyambungan huruf kaf bentuk yang ketiga, insya-Allah. Okey, untuk bentuk yang ketiga, yang ni dia special sikit. Kalau bentuk yang pertama dia ada syarat, bentuk yang ketiga bentuk yang kedua pun dia ada syarat. Okey, bentuk yang pertama dia untuk penyambungan huruf kepada huruf alif yang menegak sahaja, ya. Contoh huruf yang menegak, contoh huruf alif, huruf lam dan huruf kaf. Bentuk yang kedua pula dia untuk huruf-huruf yang mendatar, ya. Okey, bergigi, huruf-huruf lain lah, ya, selain daripada huruf yang menegak. Tapi untuk bentuk yang ketiga ni, dia boleh bersambung dengan semua huruf, ya. Huruf alif sampai huruf ya dia boleh bersambung. Tetapi dalam pelajaran kamu tahun 2 ni, Ustaz akan fokuskan kepada contoh kalimah yang ditulis, ya. Kalau bersambung dengan huruf-huruf lain tu nanti Ustaz akan masuk kepada latihan insentif yang lain, ya. Tapi yang ini Ustaz akan tunjukkan penyambungan, ya. Penyambungan bentuk yang ketiga. Macam mana kita nak sambung huruf kaf panjang ini kepada huruf-huruf yang lain. Dan kita pilih 3 kalimah yang berada di dalam buku teks kamu supaya kamu pun nampak bentuknya macam mana. Dan insya-Allah, okey, Ustaz akan mudahkan tulis. Okey, ni kita panggil ada, ya, kita panggil dia kaf panjang lah, senang, jadi kamu pun nampak beza dia. Okey, ini kaf panjang. Okey, baik, ini bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga. Okey, baik. Tengok muka surat, kamu boleh tengok muka surat 5, ya, muka surat 5. Okey, Ustaz buat bentuk kaf dulu, ya. Ustaz tulis huruf kaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, kat situ kalau kamu tengok petak yang nombor 1, ya, dia tulis kat sini ada 3 titik kan. 1, 2, 3. Dan yang ini ditulis sedikit melengkung, ya. Dia bukan ditulis lurus. Ini kalau contoh Ustaz tulis lurus. Ni lurus. Nampak beza dia? Ni melengkung sikit. Okey, jadi Ustaz buat lagi sini. Dia melengkung sikit. Nampak? Okey. Kemudian okey, kemudian kita akan buat dia punya badan dia. Badan dia ada berapa titik dia tulis kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Okey, 6 titik. Ditulis memanjang ke kanan. Tarik. Okey. Tarik. Okey, nampak? Situ. Okey, ini kalau kamu perhatikan betul, dia bukan tolak macam ni. Ya, ini dia punya yang atas ni. Okey, Ustaz buat lagi sekali. Ni, ya, yang ini dia bukan tolak straight macam ni.
Tak, ini dia salah. Dia tak cantik nanti. Yang ini pun kalau kamu buat dia lurus pun tak cantik. Jadi dia ada lengkungan dan dia ada lenggok dia sikit sebenarnya yang ni. Okey, tengok ya. Okey, ni ustaz buat lengkung. Okey, nampak? Lengkung. Okey, kemudian yang ini daripada sini tengok ustaz buat. Turun. Naik. Berhenti. Okey. Panjang dia 6. Tengok cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Kat situ dia kata 6 titik. Okey. Jadi dia turun. Turun. Turun kat sini 1 titik. Berhenti. Okey. Kemudian kita nak buat yang berada di bawah pula tu. Nampak? Kita nak buat yang sambung ke bawah. Okey. Sambung ke bawah. Ambil daripada sini. Tolak. Tolak. Tolak ke bawah. Yang ini dia dapat 1 titik. Nampak? Situ. Dia turun. Ya, dia turun. Menurun ke bawah. Dia sebenarnya cuff ni dia bukan bentuk dia macam ni. Ustaz yakin kamu akan buat macam ni nanti tengok. Ni. Ataupun ada yang buat macam ni. Ni jangan ikut garisan. Ya. Ini dia tak betul. Ya, dia tak betul. Dia ada lengkok dia sikit. Dia punya lenggok dia punya bentuk dia tu. Ya. Ustaz buat sekali lagi. Tengok. Okey. Nampak? Ni saya ingat ni, ya. Dia punya ni bukan lurus, ya. Dia agak melengkung. Tengok, nampak? Melengkung. Okey, kemudian daripada sini tolak. Okey, berhenti. Perhatikan, tengok. Okey, kemudian turun sini. Okey, lepas tu lepas dah habis yang ini, letak kat sini, ni berhenti. Yang ini berhenti. Ya. Kemudian tarik sikit. Yang ini ukuran dia 1 titik kat sini. Yang ini ukuran dia, panjang dia berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik kat situ. Okey, panjang dia 6 titik. Kemudian sambung daripada sini. Ikut je yang atas tu. Situ. Okey, nampak? Okey. Dan ini dia kena turun sikit. Dia menurun. Dia bukan kita tolak lurus je macam tu. Ni bukan. Ya, dia turun sikit, nampak? Dia turun ke bawah. Macam tu. Ni kena latihan. Ustaz pun tak boleh nak pegang tangan kamu, nak suruh kamu latih, tak boleh. Kamu kena berlatih untuk dapatkan bentuk ni. Ya, kamu memang kena berlatih. Okey, kemudian lepas 2 titik, 1 titik, 2 titik, kita naikkan kaf sambung dengan alif. Naik alif. Nampak? Kaf sambung dengan alif. Okey. Tak buat lagi sekali lah yang bagi kemas sikit. Okey. Okey, lengkung. Tarik pelan-pelan. Okey, berhenti. Kemudian turun. Okey, kemudian ikut yang bawah dia. Okey, yang ni nak naik. Nampak? Yang ni kita nak naikkan dia jadi huruf alif. Dia sambung dengan huruf alif lah. Ya. Nampak? Kaf, alif. Ya. Kalau dia ga, dia tak titik je. Itu je beza dia. Okey, nampak? Yang penting kita nak masuk huruf alif ni, kita jangan ambil terus ke sini. Yang ini dia salah. Tak boleh. Dia kena jarak dia 2 titik. Lepas 2 titik, kita sambung. Sambung huruf lain.
Okey, contoh kat sini kita buat lagi huruf, kita nak sambung huruf ra ya. Kita nak sambung huruf ra. Okay, nampak lengkung. Okey. Kemudian turun Allah patah. Patah tak apa, kita asal balik. Okey. Okey, turun kemudian ambil daripada sini sama huruf ra, nampak berhenti sama kan kat sini. Ingat 1 2. Naikkan sikit. Okey, kemudian kita akan sambung huruf ra. Huruf ra hujung dia kena lukis. Okey. Kemudian apa tu kat situ? Kursiun. Kursiun. Buat sin. Pada huruf sin nanti kamu belajarlah sambungan huruf sin. Tapi yang ni kamu ikut je lah. Ya, tiru je. Kursiun. Okey. Ini sambungan kepada huruf ra. Satu lagi kat situ dia tulis apa? Kitabun. Kitabun. Okey. Kitabun pun sama juga. Ini tengok saya tulis. Lengkung. Tolak. Okey, berhenti. Turun. Turun 1 titik. Sambung sini. Okey, berhenti. Ta alif. Itu. Buat. Ini ta. Bun. Kitabun. Okey. Buat huruf ba kat sini. Buat pelan-pelan. Macam tu. Okey, nampak? Kitabun. Okey, yang ini perlu ingat, yang ini dia melengkung, ya. Dia melengkung. Lepas tu tolak sini, dia naik sikit, berhenti, turun. Okey, kemudian daripada sini turun sikit dan berhenti. Berhenti 2 titik. 1 2. Lepas 2 titik baru kita sambung dengan huruf lain. Okey. Kita jangan sambung dekat sini. Ni dia terlalu rapat, dia tak cantik. Okey, mesti lebih 2 titik. Lepas 2 titik baru kita sambung dengan huruf lain. Okey. Itu adalah contoh perkataan ya, yang ada dalam buku teks kamu. Okey, satu lagi kalimah. Perkataan kalimah. Okey, Ustaz tuliskan. Jap. Okey. Kalimah. Okey. Kita buat lengkung. Lengkung, kemudian panjang, berhenti, 1 titik, turun, 1 2, naik. Kaf campur dengan lam, kan? Lam, mim. Okey, lam. Okey, tarik daripada sini. Okey, berhenti. Nampak sini. Ni dia punya cara dia lah. Turun. Okey, sambung dengan mim. Okey. Mim, kemudian tolak atas. Kalimah. Okey, nampak situ. Okey, yang ini dia sambung kaf naik, yang dia sambung huruf lam. Ni lam. Lam, kemudian dia sambung mim pula. Kemudian dia sambung dengan ta, kalimah. Ya, kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu disebut perkataan, ya. Boleh tengok dalam muka surat
5 tu ya. Cuma kamu nak sambung lam, lam ni kamu jangan buat dekat sini. Contoh dia kat sini, kamu jangan buat yang kat sini. Ni contoh kaf. Ini kalau dia macam ini dia salah, nampak? Dia tak betul. Ni sebab itu dia tiang alif ni, tiang lam ni, dia potong separuh kat sini, dia buat mim. Sambung kat sini. Berhenti kat sini, kamu buat mim. Ya, bukan daripada bawah sini, nampak? Bukan mim dia tu kat bawah, perhatikan betul-betul. Ni garisan. Okey, tengok garisan dia. Semua huruf ni dia berada di atas garisan. Okey. Okey, itu untuk bentuk yang ketiga. Apa poin bentuk yang ketiga? Bentuk yang ketiga ni dia melibatkan kaf yang panjang, ya. Itu yang pertama. Yang pertama perlu kamu tahu. Dan yang kedua, bila kita nak sambung kaf yang panjang ni, okey, bila kita nak sambung kaf yang panjang ni, dia mesti lepas 2 titik. 2 titik, lepas tu baru kita naik ataupun kita nak buat huruf yang mendatar. Ya, baru dia nampak lebih kemas, ya, dan lebih cantik lah, insya-Allah. Ya, okey, baik. Tulisan ni khot, untuk makluman, ya, kalau ada ibu bapa yang sama-sama menonton, ini pelajar-pelajar ni dia kena berlatih, ya. Ini kemahiran, ya, kemahiran menulis kaligrafi, ataupun kemahiran menulis seni khot ni, dia perlu berlatih. Jadi tahap kamu pelajar tahun 2 ni, yang penting objektif pelajaran kita, kamu dapat tahu ataupun kamu mengenali ataupun kamu faham tentang kaedah-kaedah bentuk-bentuk sambungan huruf yang ada. Ya, tapi kalau bab tulisan tu, ustaz faham sangat dah. Kamu kena berlatih. Kalau kamu tak berlatih, macam itulah tulisan kamu juga. Ya, kamu kena berlatih guna pensil, khot. Ni pensil khot. Okey, ustaz pun guna pensil khot. Jadi kamu kena berlatih menggunakan pensil khot dan kamu dapatkan bentuk yang baik lah. Makin banyak kamu berlatih, makin banyak kamu dapat, kamu cantiklah tulisan kamu. Ya, nanti kalau dalam latihan pun sama juga. Buat garisan, buat banyak-banyak. Buat garisan. Okey, buat garisan macam ni. Lepas tu buat latihan dia. Ya, ini nanti ustaz akan terangkan dalam sesi latihan, insya-Allah. Okey. Okey, selamat mencuba. Okey, kita sambung kepada topik yang seterusnya, insya-Allah. Okey, kita masuk kepada latihan. Okey, kamu pun dah nampak tadi dia punya penulisan dia. Okey, itu dia penulisan huruf kaf yang perlu kamu berlatih nanti, ya. Jadi sekarang kita masuk kepada latihan. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 3, ya. Ini untuk pelajar-pelajar yang mengikuti silibus di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, ya, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dia guna satu buku teks yang sama. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 3. Okey, arahan dia. Sila tulis 3 perkataan di bawah di dalam buku latihan dengan menggunakan tulisan khot gaya nasah. Nampak tak tulisan tu? Dia tulisan kaf, alif, mim, lam. Kaf, lam, ba, kaf, lam, alif, mim. Ya, kamu, ustaz minta kamu buat latihan dalam buku tulis kamu tu, buku latihan kamu tulis 3 perkataan ini. Okey. Seterusnya kita tengok buku teks muka surat 4 pula. Okey, buku teks muka surat 4. Ini latihan yang kedua, ya. Yang ini latihan yang pertama. Okey, ini latihan yang kedua. Ustaz minta kamu tulis 3 perkataan ini. Okey, 3. Kabir, kaf, fa, ra, kaf, ba, waw, nun. Kamu tulis 3 perkataan ini. Ya, 3 perkataan ini kamu tulis di dalam buku latihan. Ya, tengok dalam muka surat 4. Dan kamu boleh tengok bagaimana cara menulisnya
seperti mana video yang Ustaz tunjukkan tadi. Okey, kamu boleh tengok dan kamu boleh ulang kaji di situ cara teknik penulisannya. Okey, baik. Seterusnya latihan yang ketiga, buku teks muka surat 5. Yang ini latihan huruf kaf bentuk yang ketiga. Kita nak buat latihan bentuk yang ketiga. Dekat situ ada 3 perkataan kalimah kursiyun kitabun. Okey, sila tulis 3 perkataan di bawah di dalam buku latihan dengan menggunakan tulisan hot gaya nasah. Okey. Buat 3 garisan, buat 3 bahagian satu muka surat dan tulislah kalimah itu. Tulislah perkataan itu sampai bawah. Okey, ini untuk murid-murid ustaz ya. Tetapi jika pelajar-pelajar yang lain daripada sekolah Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud Present 11, kamu kena tanya dengan guru masing-masing macam mana ustaz, macam mana ustazah nak buat latihan dia. Ya, mungkin ada guru-guru hot yang menonton video ini, terpulanglah kepada ustaz dan ustazah untuk nak buat latihan kepada pelajar-pelajar tu macam mana ya. Tapi kalau pelajar-pelajar ustaz minta kamu buat latihan dalam buku aktiviti, buat 3 baris ya, buat 3 baris yang ustaz pun dah tunjukkan tadi dalam sesi penerangan penulisan, ikut macam itu ya. Itu latihan dia. Buatlah sampai ke bawah, buat cantik-cantik. Ikut kaedah dia betul-betul dan perhatikan bagaimana kedudukan penulisan pensel hot kamu ya, supaya dia dapat bentuk yang baik. Okey. Di sini ustaz tunjukkan latihan ya, video cara menulis di buku latihan. Tadi dekat video penerangan pun ustaz dah tunjuk sikit. Yang ini ustaz tunjukkan khas bagaimana untuk kamu buat latihan 1, latihan 2 dan latihan 3. Okey, kamu boleh menonton video ini dan kemudian kamu boleh buat ya, insya-Allah. Okey, untuk latihan insya-Allah kamu boleh buka buku latihan kamu. Okey, ini Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ya. Sekolah Rendah Agama Siraj pun guna, integrasi pun guna. Mungkin Kafa di bawah Jabatan Agama Islam pun, Wilayah Persekutuan pun guna buku yang sama mungkin. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh buat guna buku ni ya. Pelajar-pelajar lain yang bukan di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menonton video ustaz ucapkan terima kasih. Untuk latihan ni kalau tak ada buku ni kamu boleh guna kertas biasa, buku biasa pun boleh ya. Yang penting semua murid-murid yang bukan belajar bersama dengan ustaz, yang bukan bersekolah ya, satu sekolah bersama dengan ustaz, boleh tanya dengan guru masing-masing macam mana nak buat latihan ya. Minta izin dululah ya, minta izin dengan guru masing-masing sebab ini untuk latihan di Sekolah Integrasi Rendah Agama Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Manakala kalau pelajar-pelajar lain yang menonton, mungkin guru-guru kamu, guru-guru hot kongsikan video ini dan kamu menonton. Jadi kamu kena tanya dengan guru hot kamu bagaimana untuk buat latihan. Nak boleh tak sama macam yang dalam video, ataupun mungkin guru kamu akan bagi kaedah yang tersendiri ya. Baik. Okey. Yang pertama kita tengok kat sini tadi kita dah belajar 3 bentuk penyambungan huruf kaf yang berada di awal. Bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3 kan. Jadi bentuk 1 ada 3 contoh, bentuk 2 ada 3 contoh, bentuk 3 ada 3 contoh. Jadi kita ada 3 muka surat ya, 3 muka surat yang perlu kamu siapkan latihan. Okey, 3 muka surat yang perlu kamu siapkan latihan dan 1 muka surat, contoh muka surat yang pertama kamu bahagikanlah 3. Okey, ustaz tarik kat sini 1, kemudian dekat sini 2, 2, 3. Okey. Sama macam latihan penyambungan huruf alif. Okey, untuk permulaan ni memang ini latihan kamu ya. Nanti bila di akhir tahun, nanti ustaz akan bagi latihan-latihan insentif. Bentuk-bentuk penyambungan huruf-huruf yang lain lagi. Ya, tapi untuk permulaan ustaz minta kamu biasakan dulu. Kamu kena biasakan dulu bentuk-bentuk latihan yang ada dalam buku teks ya, yang dia bagi tu dah cukup baik tu.
Penyambungannya itu pun bukan senang nak buat tu, ya. Ustaz tahu bukan senang nak buat. Dia perlukan latihan, ya. Jadi ini latihan yang perlu kamu buat, ya. Ini latihan dia. Contohnya kat sini Ustaz buat garisan dulu. Ustaz buat satu contoh. Okey. Contoh perkataan yang pertama, tengok kat sini. Nampak? Kamilun. Kamilun, ya. Ni Ustaz tunjuk, ya. Tadi pun Ustaz dah terangkan kan dekat dalam slide yang sebelum ni. Ustaz dah tunjukkan latihan 1 muka surat berapa, latihan 2 muka surat berapa, latihan 3 muka surat berapa, ya. Okey. Contoh kita nak buat perkataan kamilun. Buat. Naikkan. Buat dia punya topi. Kaf, alif, kemudian mim. Mim. Sambungkan dengan lam. Okey, dah siap satu. Okey, dah siap satu. Okey. Nanti kamu buatlah sampai bawah. Ini ada lagi 2 lagi perkataan tu. Kamu tulis kat sini, tulis sampai bawah. Bila dah siap, ambil gambar, boleh scan dan sebagainya, upload, muat naik dalam Google Classroom untuk Ustaz semak. Buku yang kamu dah buat ni, tuliskan tarikh dan hari, ya. Bila yang kamu buat dan bila kamu siap. Nanti bila kita buka sekolah, insya-Allah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh bersekolah. Kamu bawa buku ini, Ustaz akan tanda dalam kelas dan Ustaz akan betulkan mana-mana tulisan yang perlu Ustaz betulkan nanti, ya, insya-Allah. Okey, itu untuk sesi latihan. Okey, kita pergi ke slot yang seterusnya. Jadi latihan ni kamu ada 3, ya, 3 muka surat. 1 2 3, ya. Latihan 1, latihan 2, latihan 3. Okey, jadi kamu kena hantar 3 latihan, ya. Tak apa, Ustaz tak tetapkan masa bila kamu nak siapkan, tapi Ustaz harap kamu dapat siapkan. Lepas kamu dah berlatih, kamu dah puas hati, kamu hantarlah, ya. Ustaz tak nak paksa dan Ustaz tak nak letakkan tarikh, sebab Ustaz faham keadaan sekarang ni. Mungkin ibu bapa kamu pun tunjukkan video ni di hujung minggu dan sebagainya kan. Jadi tak apa, Ustaz faham. Jadi terima kasih pada semua ibu bapa sekali lagi yang Ustaz ucapkan yang membantu untuk menguruskan latihan-latihan dan pembelajaran seni khot dekat rumah untuk anak-anak ni, insya-Allah. Okey, selamat berlatih. Okey, akhir sekali tulisan ataupun hasil tugasan kamu yang telah kamu siapkan. Okey, untuk pelajar-pelajar Ustaz, kamu boleh hasil tugasan, kamu boleh muat naik ke dalam Google Classroom, ya, dalam classwork. Jangan letak kat stream, letak di classwork. InsyaAllah Ustaz akan semak tulisan kamu dan Ustaz akan betulkan nanti, insyaAllah, ya. Okey, baik. Okey, kita tengok sikit. Kita baca sikit kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya. Ya, jadi kita belajar khot ini, kita kena sayang, kita kena cintakan ilmu, kita kena berusaha untuk mendapatkan tulisan kita, tulisan yang baik. Kerana kita adalah orang-orang yang menjaga. Kita nak dalam terdiri daripada golongan orang-orang yang menjaga Al-Quran, ya. Menjaga Al-Quran bukan sahaja daripada segi bacaan, tetapi juga daripada segi penulisan, ya. Kita nak jaga huruf-huruf Al-Quran, kita nak jaga semua, ya, supaya tulisan-tulisan Al-Quran yang mulia ini dapat dipelihara sampai bila-bila, ya. Okey, siapa yang dah siap boleh muat naik dalam Google Classroom, minta tolong mak ayah kamu. Okey, ibu bapa yang menonton video ini, sama-sama menonton, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama membantu anak masing-masing, yang juga membantu saya dalam dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran pada pelajaran khot ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan sanggup luangkan masa bersama dengan anak-anak untuk menonton video ini. Dan semua pelajar-pelajar, Ustaz ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ini, dan Ustaz harapkan kamu buatlah latihan tu. Tak ada masa yang Ustaz tetapkan, ya. Dah siap, kamu dah cantik, kamu rasa kamu dah puas hati, kamu hantarlah,
Ya, kamu hantar tulis di dalam buku tulis dan simpan ya. Nanti buka sekolah, ustaz akan semak dan ustaz akan betulkan tulisan kamu tu dekat buku tulis kamu nanti, insya-Allah. Okey. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kita jumpa lagi di video akan datang dalam pelajaran 1 ya, masih lagi dalam pelajaran 1. Mungkin ustaz akan buat video untuk penyambungan huruf kaf yang berada di tengah ya, insya-Allah. Okey, jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, dan jangan lupa juga menghadiahkan surah Al-Fatihah, mendoakan surah Al-Fatihah, dan mendoakan juga kepada semua ibu bapa kita dan guru-guru kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.